Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 4. Baik, kita bertemu kembali untuk subjek pendidikan kesihatan dengan tajuk Ambil tahu, elak keliru. Jom kita tengok objektif untuk hari ini. Murid dapat menyatakan cara untuk mengelak daripada mengambil alkohol. Dan yang kedua, murid dapat menyatakan sekurangnya 2 kesan pengambilan alkohol terhadap kesihatan fizikal, mental dan emosi. Jadi, murid telah dapat tangkap sedikit apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jom kita teruskan. Baik, murid boleh buka buku teks, muka surat 80 dan 81. Baik, buku teks tersebut seperti yang berada di dalam gambar ini. Jadi, kita tengok muka surat 80 terlebih dahulu. Baik, ambil tahu, elak keliru. Sekolah Kebangsaan Satria telah mengadakan Minggu Kesedaran Penyalahgunaan Bahan. Raihanah dan murid tahun 4 bendahara sedang mendengar penerangan daripada Cikgu Mariam tentang penyalahgunaan alkohol. Bahan ni ada banyak. Penyalahgunaan bahan ni ada dadah, ada alkohol, ada tembakau dan bermacam-macam lagi. Jadi untuk hari ini ialah penyalahgunaan alkohol. Jadi kita tengok dialog dia. Dia kata, "Cikgu, apakah alkohol?" Kemudian cikgu dia jawab. Cikgu dia kata, "Alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan memberikan kesan memabukkan kepada seseorang jika diminum secara berlebihan." Jadi kalau alkohol ni, senang cerita, nama dia yang biasa kita sebut ialah arak. Jadi arak ni, bila kita minum, dia boleh memabukkan. Dan arak ni, alkohol ni mudah terbakar. Jadi kalau kamu minum, kamu akan hayal, mabuk dan sebagainya. Kemudian ada murid lain tanya. Dia kata, "Cikgu, apakah kesan penyalahgunaan alkohol?" Jadi cikgu dia pun beritahu kepada murid tersebut. Dia kata, "Penyalahgunaan alkohol akan memberikan kesan buruk kepada tubuh badan seperti koordinasi, pemikiran, pertuturan, terganggu, penglihatan menjadi kabur, masalah pernafasan dan kemurungan." Terlalu banyak kesan. Dan kesannya tu bukannya kesan yang positif, kesan yang buruk dan negatif. Jadi apa yang cikgu ni sebut tadi, semuanya ada pada muka surat 81. Dan kalau murid tak pernah tengok macam mana rupanya arak atau alkohol ni, okey, inilah rupa dia. Dia selalunya dalam bentuk botol ataupun dalam bentuk tin. Dan selalunya alkohol ni yang paling mudah sekali nak jumpa, kadang-kadang dia ada jual di 7-Eleven. Dan juga ada kedai-kedai lain yang jual. Cuma kita sebagai umat Islam, boleh tak kita minum arak ataupun alkohol? Jawapannya tidak, kerana alkohol ni adalah haram di sisi agama. Baik, muka surat 81. Okey, kita tengok dulu muka surat 81. Cara elak pengambilan alkohol. Okey, macam murid sudah sedia maklum, alkohol ni adalah satu minuman keras yang tidak bagus. Jadi apabila ada seseorang ataupun sesiapa sahaja yang ajak kamu minum, ataupun macam mana cara kamu nak elak daripada terjebak dengan alkohol ni. Okey, cara yang pertama ialah katakan tidak kepada pelawaan minuman beralkohol. Contohnya kalau ada kawan kamu yang jahat lah, dia ajak kamu, "Jomlah, aku ada beli alkohol ni, aku ada beli arak ni, jomlah kita minum sama-sama." Kamu pun katakan tidak, tak nak, tak boleh, benda ni haram, benda ni tak boleh nak minum.
Kena cakap macam tu dengan orang yang pelawa kamu tu. Kemudian, sentiasa melakukan aktiviti berfaedah semasa waktu senggang. Okey, masa kamu berada di dalam waktu senggang, kamu buatlah perkara yang berfaedah, beriadah, supaya kamu tak terfikir langsung pasal pengambilan alkohol. Okey, seterusnya kita tengok bahagian sebelah. Okey, antara kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, macam tadi yang cikgu tu sebut, ada kesan terhadap fizikal, kesihatan emosi dan kesihatan mental. Okey, kita tengok dulu pada kesihatan fizikal. Kalau kesihatan fizikal ni, sesiapa yang mengambil alkohol ni, pada fizikal dia akan sakit kepala. Lepas tu muntah. Lepas tu cerit-berit. Kemudian badan menggeletar. Menggeletar. Sebab dia dah mula terjebak. Lepas tu dia dah susah nak berhenti. Badan dia memerlukan alkohol pula. Jadi dia akan menggeletar dan sebagainya. Sakit kepala. Okey. Kemudian kesihatan emosi. Okey, emosi ni adalah satu benda yang agak bahaya juga. Sebab emosi ni boleh memberi kesan kepada orang lain. Contohnya keresahan dan kemurungan. Kemudian emosi kamu tidak stabil. Kemudian emosi kamu cepat marah dan agresif. Maknanya bila kamu minum ni, emosi kamu terganggu. Jadi kalau ada orang yang cuba menyakitkan hati kamu ke, ataupun tersalah cakap ke, ataupun ada buat perkara yang kamu tak suka, kamu cepat marah. Kamu tengking dia, kamu macam tak terkawal lah. Nak ke macam tu? Bahayalah orang macam tu kan. Kemudian kesihatan mental kamu juga akan terkesan. Okey, mental berkaitan tentang otak kamu, kecelaruan tingkah laku, keyakinan diri menurun, kemudian hilang ingatan sementara dan kekal. Boleh sampai hilang ingatan. Kalau kamu selalu minum arak, ingatan kamu pun hilang, cepat lupa. Orang selalu umur 60, 70 baru lupa-lupa. Kamu umur 20, 30 dah jadi pelupa. Kemudian hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Kamu dah tak tahu nak buat keputusan. Kamu dah tak tahu dah benda ni betul ke, benda ni salah ke, kamu dah tak tahu. Kamu main buat je. Jadi secara kesimpulannya lah, kalau kamu tengok, alkohol ni adalah benda yang sangat-sangat tak bagus. Termasuklah dadah, tembakau. Tembakau ni maksudnya rokok lah. Ini semua adalah perkara yang tak bagus dan kamu tak perlu terjebak dengan benda ni semua. Sebab dia memberikan kesan yang amat buruk terhadap diri kamu. Dan mungkin juga akan memberi kesan kepada masyarakat sekeliling kamu. Memalukan mak ayah, memalukan adik-beradik, memalukan saudara mara dan sebagainya. Jadi, tugasan yang kamu perlu buat pada hari ini ialah seperti di dalam skrin ni. Bagaimanakah cara untuk mengelak pengambilan alkohol? Nombor 1. Okey, nombor 2, nyatakan 2 kesan sahaja. Tadi ada banyak kesan, cikgu nak 2 kesan terhadap kesihatan fizikal, kemudian nyatakan 2 kesan terhadap kesihatan emosi dan 2 kesan lagi untuk kesihatan mental apabila kamu mengambil alkohol. Jadi kamu boleh buat dalam buku tulis, ambil gambar cantik-cantik, jangan kabur-kabur, kemudian hantar ke dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Jadi selamat mencuba. Bye bye.